Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Hajah Mislina binti Saleh, Pengetua SMK Taman Desa Skudai. Yang dihormati rakan-rakan penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, ahli-ahli jawatankuasa PIBG, guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak pelajar SMK Taman Desa Skudai yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali, syukur Alhamdulillah kerana kita dapat bertemu pada hari ini secara atas talian. Saya selaku penolong kanan hal ehwal murid akan menyampaikan taklimat yang akan memfokuskan kepada 3 perkara khusus buat anak-anak tingkatan 5 SMK Taman Desa Skudai yang akan kembali semula ke sekolah pada hari Ahad ini. Yang pertama, saya akan menyentuh berkaitan dengan pengoperasian perjalanan daripada mula kamu datang ke sekolah hinggalah waktu balik. Yang kedua adalah berkaitan dengan peraturan dan disiplin yang kamu semua perlu patuhi. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan pengurusan suntikan vaksin dos kedua bagi murid peralihan, murid tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Baik, seperti yang Puan Pengetua maklumkan sebentar tadi, murid akan datang ke sekolah secara bergilir, ikut kumpulan dan mengikut minggu. Jadi murid diingatkan agar jangan sewenang-wenangnya menukar kumpulan dan minggu. Jika ada apa-apa isu atau kes yang berlaku, ini akan mendatangkan kesukaran bukan saja dari segi pembelajaran subjek, malah menyukarkan perekodan kehadiran oleh guru tingkatan. Jadi cikgu harap kamu patuhlah kepada kumpulan dan jadual penggiliran datang ke sekolah yang akan dikongsikan oleh guru tingkatan nanti dalam grup kelas masing-masing. Baik, cikgu percaya anak-anak semua sudah faham sudah faham atas semua SOP yang perlu kamu akur sepanjang berada dalam kawasan sekolah. Namun kali ini kita ada penambahan SOP, iaitu anda wajib memakai pelitup muka sepanjang masa apabila berada di kawasan sekolah. Dan kamu juga digalakkan memakai pelitup muka berganda ataupun double mask. Iaitu satu medical mask dan satu lagi fabric mask di lapisan sebelah luar. Okey, jadi sebelum kamu datang ke sekolah, pastikan juga pastikan yang kamu betul-betul sihat. Jika ada sebarang gejala, walaupun sakit tekak atau sesema, jangan datang ke sekolah. Jadi pihak sekolah mohon sangat-sangat agar ibu bapa sentiasa memastikan anak-anak di bawah jagaan sihat sebelum dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Baik, guru-guru kamu juga telah menyediakan kelas dalam keadaan yang bersih, di mana gotong royong telah dilakukan pada Khamis yang lepas. Okey, jadi ucapkanlah terima kasih kepada guru-guru kamu. Okey, SOP baru juga meminta pihak sekolah membuat ujian kendiri COVID-19 di sekolah sekiranya ada murid yang bergejala di sekolah. Baik, yang ini cikgu akan terangkan nanti. Baik, KPM juga telah memberi beberapa kelonggaran peraturan seperti kelonggaran pemakaian murid ke sekolah. Namun syarat utama tetap memakai uniform sekolah lah. Hanya sekiranya baju sekolah anda sudah ketat ataupun sudah tak selesa lagi untuk kamu pakai, maka bolehlah
memakai pakaian biasa. Dan ini juga akan cikgu jelaskan nanti. Baik, selain daripada itu, KPM juga memberi kelonggaran tentang kehadiran. Tetapi seperti kelaziman, sekiranya kamu tidak hadir, guru tingkatan perlu dimaklumkan. Kenapa kamu tidak hadir pada hari tersebut. Dan serahkan surat cuti sakit ataupun surat pada hari anda datang ke sekolah. Jadi ibu bapa diminta menulis surat secara rasmi. Jika sekiranya ibu bapa tidak benarkan anak datang ke sekolah kerana bimbang, maka ibu bapa harus memberi surat rasmi kepada guru tingkatan. Tapi dengan persediaan sekolah yang rapi serta penguatkuasaan SOP oleh pihak sekolah, seperti yang telah digariskan oleh KPM, ibu bapa tidak seharusnya lah berasa bimbang untuk menghantar anak-anak datang belajar ke sekolah secara bersemuka. Baik, ini adalah cadangan pakaian yang murid boleh pakai semasa datang ke sekolah nanti. Harus diingatkan kelonggaran ini hanya berkuat kuasa dari bulan Oktober hingga bulan Februari tahun 2022 sahaja. Selepas itu murid wajib memakai uniform sekolah. Baik, guru kelas akan kongsikan nanti dalam grup kelas cadangan pemakaian ini Dan jika guru tidak share, anda boleh tanya juga nanti kepada guru kamu. Harus diingatkan ini hanya cadangan saja, bukan paksaan. Jadi tidak semestinya apabila kamu tidak memakai seperti yang dicadangkan ini, maka kamu akan dikenakan tindakan disiplin. Tidak. Jadi bagi murid yang dalam jadualnya ada PJ pada hari tersebut, maka pakaiannya adalah baju PJ. Ikut jadual kamu. Kalau dalam jadual kamu pada hari itu ada PJ, kamu bolehlah memakai baju PJ. Baik, jadi semua murid dan ibu bapa perlu faham. Walaupun kelonggaran telah diberi, peraturannya tetap sama, iaitu apabila kita datang ke premis ataupun ke institusi pendidikan, biarlah anak-anak semua dalam keadaan yang kemas. Murid lelaki pula jangan bermisai, jangan berjanggut, rambut pastikan tidak panjang, hinggakan tak terurus, dan tidak boleh memakai anting-anting, subang, gelang. Begitu juga untuk pelajar perempuan. Pelajar perempuan yang beragama Islam mestilah memakai tudung dengan kemas. Dan kita cadangkan tudung dua warna saja, sama ada warna putih ataupun berwarna hitam. Kemudian pelajar yang bukan Islam pula, jika rambut panjang melebihi bahu, mestilah diikat dengan kemas. Alright. Peraturan yang lain tetap sama, sila patuh kepada peraturan seperti dalam buku peraturan sekolah. Diingatkan juga murid mesti berpakaian lengkap dengan kasut yang bertutup. Jadi slipper ataupun sandal sama sekali tidak dibenarkan. Jadi untuk hari Ahad, Isnin dan Khamis, pihak sekolah mencadangkan selain daripada uniform sekolah, murid boleh memakai t-shirt berkolor dan seluar slack berwarna gelap. Ataupun boleh
mengenakan t-shirt berkollar dengan seluar track. Okey. Manakala pada hari Selasa, selain pada uniform sekolah, murid boleh memakai t-shirt KRMJ bersama dengan seluar track. Manakala pada hari Rabu, selain pada uniform sekolah, murid boleh memakai t-shirt koko dan juga seluar slack. Okey. Baik, ini yang pelitup muka tadi telah dijelaskan sebentar tadi. Okey, jadi anak-anak mesti sentiasa akur dengan penjarakan fizikal 1 meter. Jadi dalam kelas nanti duduklah di tempat kamu sendiri. Jangan sesuka hati tukar tempat duduk ataupun menggunakan meja atau kerusi yang tidak dibenarkan. Okey, kena kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Jadi di luar kelas kamu pun pihak sekolah sudah sediakan tempat mencuci tangan beserta dengan sabun. Jadi tak perlulah nak bergerak jauh pergi ke tandas untuk mencuci tangan. Okey. Kita tak tahu varian-varian yang ada di sekeliling kita sekarang ni, walaupun kita sudah menerima cukup dos vaksin, tidak semestinya kita boleh ambil mudah dengan tidak mematuhi SOP, kerana varian-varian ini mampu mengurangkan keberkesanan vaksin atau dalam kata lain boleh melepasi perlindungan vaksin yang kita telah terima. Jadi dengan sebab itulah sebelum datang ke sekolah, pastikan anda betul-betul sihat. Sihat 100%. Baik, untuk pengurusan prasarana, setiap bilik darjah telah pun sedia untuk digunakan dengan selamat. Okey. Pastikan nanti semua pintu dan tingkap sentiasa dibuka. Lansir-lansir pun semua guru kamu sudah turunkan pada hari gotong royong yang lepas. Jadi sekarang kerjasama daripada kamu semualah kita harapkan bagi memastikan tiada sampah yang bersepah di lantai. Pastikan selepas makan meja dilap bersih, disanitasi, dan juga pastikan sekitar kawasan dalam kelas sentiasa dalam keadaan yang bersih. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kamu semua agar kelas sentiasa dalam keadaan kemas dan teratur. Baik, untuk ujian kendiri COVID-19, ini hanya kepada murid yang bergejala. Yang bergejala dan berada dalam kawasan sekolah saja. Memang ibu bapa dan murid sudah pastikan yang kamu sihat semasa nak datang ke sekolah. Tetapi waktu berada dalam kelas ataupun selepas rehat contohnya, tiba-tiba kamu rasa macam nak demam. Jadi cepat-cepat maklumkan kepada guru subjek. Jadi nanti akan ada guru yang akan bawa kamu ke bilik isolasi ataupun bilik sakit. Jadi jika situasi ini berlaku, murid hendaklah terus membawa beg sekali ke bilik isolasi. Jangan tinggalkan apa-apa lagi dalam kelas. Jadi pihak sekolah akan menjalankan prosedur seterusnya, iaitu murid diminta menjalani ujian kendiri COVID-19 melalui ujian ILEO. Namun ujian ini hanya akan dijalankan sekiranya telah mendapat kebenaran ibu bapa. Sebab itu pada hari murid tingkatan 5 dan 4
mendapat dos kedua pada Rabu lepas, AJK Unit Kesihatan telah meminta ibu bapa untuk melengkapkan dan menyerahkan borang kebenaran menjalani ujian kendiri COVID-19 ini. Okey, bagi murid peralihan hingga tingkatan 3, borang kebenaran akan diedarkan pada 28 Oktober nanti apabila kamu menerima dos kedua. Okey, untuk ujian kendiri COVID-19 ini, murid sendiri yang akan buat ujian tersebut dengan bantuan ataupun bimbingan guru. Jadi guru tingkatan juga akan kongsikan video kaedah membuat ujian kendiri ini dan diminta nanti semua murid menonton video tersebut dan fahamkan langkah-langkahnya. Baik, sekiranya keputusan adalah positif, murid akan kekal di bilik isolasi dan guru akan menghubungi ibu bapa dan pusat kesihatan daerah. Jadi, ibu bapa hendaklah terus membawa anak ke klinik kesihatan yang berhampiran dan mengikuti prosedur seterusnya lah daripada klinik kesihatan. Sekiranya negatif, murid tetap tidak boleh balik semula ke kelas. Ibu bapa akan dihubungi untuk membawa anak balik ke rumah dan ada kemungkinan dan sekiranya terdapat ralat semasa ujian dilakukan ataupun keputusan tidak valid, maka ujian saringan akan diulangi daripada awal. Jadi nasihat cikgu, jika dari awal sudah terasa tidak sihat, janganlah datang ke sekolah dan segeralah maklumkan kepada guru tingkatan. Baik, berkaitan dengan pengoperasian kantin, jadi pada hari pertama, guru tingkatan akan masuk dan akan ambil pesanan makanan beserta bayaran. Okay? Jadi cikgu ingatkan agar anak-anak membawa wang yang memudahkan untuk membuat pembayaran kepada guru. Nanti akan ada AJK kantin yang dilantik di kalangan rakan-rakan kamu yang akan turun dan mengambil makanan yang telah dipak dan murid akan makan di dalam kelas. Jadi semua makan di dalam kelas dan akan ada guru yang akan menyelia. Jadi murid sangat dialukanlah untuk membawa bekalan makanan dari rumah. Okey, dan pastikan bekalan makanan itu dimasukkan dalam tupperware ataupun bekas makanan yang sesuai. Jangan bawa makanan dalam bungkusan plastik ataupun polistiren. Makanan yang dibeli di luar juga tidak dibenarkan sama sekali. Okey, dan pihak sekolah tidak akan bertanggungjawablah sekiranya berlaku keracunan makanan disebabkan makanan yang dibeli dari luar. Jadi yang bawa bekal di rumah, sebaik saja habis makan terus simpan bekas dan balik rumah baru cuci. Pelajar sama sekali tidak dibenarkan mencuci bekas makanan di sinki sekolah. Baik, ini yang kita dah bincangkan sebentar tadi. Baik, ini adalah susun atur meja, susun atur meja dan kerusi yang telah disusun berselang-seli. Okey, jadi kamu jangan duduk di kerusi yang mejanya telah ditanda pangkah.
Dan jangan cuba ubah atau alih-alihkan mejanya. Meja juga telah dilabelkan dengan nama kamu. Jadi pelan kedudukan ini akan dikongsikanlah oleh guru tingkatan dalam grup kelas nanti. Baik, ini adalah pelan kedudukan bilik-bilik darjah. Sekiranya kamu lupa di mana lokasi kelas kamu. Ini yang untuk tingkatan 5 yang di blok B. Okey. Aras 4. Semua berada pada aras 4 kecuali 5 UM berada di aras 3. Yang berwarna biru ni semua yang tingkatan 5 lah. Baik, ini adalah pelan pergerakan pelajar waktu datang dan balik. Jadi sekolah telah memilih model nombor 2. Laluan terarah dan sehala. Jadi sebaik saja kamu tiba di pintu B, kamu terus buat saringan. Buat saringan. Okey, buat saringan suhu. Selepas itu terus bergerak hinggalah ke laluan yang ada diletakkan pensanitasian, stesen pensanitasian. Kamu bolehlah sanitize tangan di situ sebelum meneruskan untuk ke kelas dengan menggunakan tangga B. Tangga B. Okey, jadi semua pelajar tingkatan 5 akan naik ke kelas mengikut tangga B. Okey, begitu juga dengan waktu balik. Okey, waktu balik kamu ikut laluan yang sama. Sama seperti waktu kamu datang. Okey. Baik, ini pula adalah berkaitan dengan disiplin. Walaupun KPM telah memberi kelonggaran kepada kamu, kelonggaran kepada pemakaian dan kehadiran, tetapi cikgu nak mengingatkan anak-anak semua, apabila kamu datang ke sekolah, pastikan kamu patuh kepada peraturan dan disiplin sekolah. Okey, ini adalah kerana disiplin adalah teras kecemerlangan murid. Okey. Jadi pastikan kamu patuh kepada disiplin dan peraturan sekolah. Jadi sekolah sentiasa berusaha untuk menyuntik amalan nilai murni dan adab di kalangan murid dalam kehidupan seharian selaras dengan nilai-nilai yang dituntut dalam agama masing-masing. Inilah anak-anak yang kita mahu hasilkan. Dan kami guru-guru berharap apabila kamu semua keluar dari SMK Taman Desa Skudai, kamu bukan saja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga cemerlang dalam sasiah. Jadi sesuai dengan hala tuju sekolah, iaitu sasiah didahulukan, akademik diutamakan dan co-curriculum ditingkatkan. Kami berharap apabila anak-anak desa kembali ke sekolah, tunjukkanlah rasa hormat kepada guru-guru yang berdiri menyambut kamu di pintu masuk. Berikanlah salam, tunjukkanlah muka yang ceria supaya sejuk mata guru-guru yang melihatnya. Okey, jadi murid juga diingatkan jangan membawa telefon bimbit dan lain-lain yang dilarang. Okey, jika benar-benar ada keperluan untuk membawa telefon bimbit, okey, kamu mesti maklumkan kepada guru tingkatan supaya guru tingkatan boleh menyimpankan untuk kamu telefon tersebut dan memulangkan semula selepas tamat waktu persekolahan. Okey, jika tidak sekiranya ada kecemasan, bolehlah kamu gunakan telefon
di dalam sekolah atau di luar sekolah. Malah kamu juga boleh meminta untuk menggunakan telefon di pejabat sekiranya telefon yang ada di dalam dan di luar sekolah itu rosak. Okey, jadi masalah telefon ni sebenarnya tidak dijadikan satu masalah yang besarlah kepada pelajar sehingga kan kamu membawa telefon bimbit. Jadi kamu masih lagi tertakluk kepada peraturan supaya tidak membawa telefon bimbit ke sekolah. Baik, ini adalah tarikh suntikan vaksin. Okey, tarikh suntikan vaksin bagi tingkatan peralihan hingga tingkatan 5 yang mana sepatutnya semualah telah melepasi dos 1. Okey. Dan sebahagian lagi sudah pun mendapat dos yang lengkap. Jadi untuk murid peralihan hingga tingkatan 3, cikgu nak ingatkan tarikh dos kedua. Tarikh dos kedua adalah pada 28 Oktober nanti. Jadi jangan lupa untuk membawa kad vaksin dan juga IC. Okey, bagi murid yang tercecer vaksin disebabkan oleh sebab-sebab yang tertentu, klinik kesihatan akan menentukan tarikh yang lain. Jadi jangan bimbang pada yang dah terlepas ataupun tercecer vaksin. Baik, jadi cikgu rasa itu saja yang cikgu nak sampaikan. Jadi sekali lagi cikgu nak ingatkan bahawa sebelum kamu ada ke sekolah, pastikan yang kamu memang betul-betul sihat. Pastikan kamu bersedia dari segi mental dan fizikal. Okey? Jadi segala peraturan perlulah kamu patuhi. Jadi kepada ibu bapa, jika sekiranya ada sebarang persoalan, bolehlah merujuk kepada guru tingkatan, boleh PM guru tingkatan supaya guru tingkatan boleh merujuk kepada pihak pengurusan sekolah. Jadi apa-apa masalah, kami pihak sekolah sentiasa bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan demi kepentingan anak-anak didik SMK Taman Desa Skudai. Baik, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang dihormati Barisan Pentadbir Sekolah Menengah Taman Desa Skudai, AJK, PIBG Sekolah Menengah Taman Desa Skudai, semua guru-guru Taman Desa Skudai, ibu bapa atau penjaga murid-murid Taman Desa Skudai dan anak didik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersua secara maya pada hari ini untuk pihak sekolah memberi penerangan ringkas kepada semua ibu bapa ataupun murid berkaitan pembukaan sekolah. Yang dijangka pada 24 bulan Oktober 2021. Dan diharapkan taklimat ringkas ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk bersedia mengambil tindakan sebelum menghantar anak untuk bersekolah. Jadi pengoperasian sekolah ini mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh pihak MKN ataupun pemulihan negara. Minta maaf Jadi dimaklumkan jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah KPM mengikut ketetapan fasa baharu.
iaitu akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Ini semua sedia maklum. Negeri Johor telah memasuki fasa ketiga diumumkan pada 10 hari bulan Oktober. Jadi selepas 2 minggu, jadi dijangka pada 24 Oktober ni semua murid ataupun murid-murid kelas peperiksaan boleh mengikuti proses pembelajaran secara bersemuka. Pembukaan semua sekolah adalah mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara dan kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolment sekolah. Iaitu mengikut penggiliran minggu dan berlaku penambahbaikan SOP yang sedia ada. Jadi konsep penggiliran saya paparkan seperti dalam skrin. Bilangan murid, ni contoh je Jika bilangan murid dalam satu kelas adalah 36 orang, kita akan bahagikan kepada dua kumpulan lah. Kumpulan A ataupun kumpulan B. Tapi di Desa Skudai kita akan kumpulan ni kita kenali sebagai kumpulan 1 dan kumpulan 2. Pada minggu pertama, kumpulan 1 atau kumpulan A akan bersemuka dengan guru-guru. Pembelajaran secara bersemuka maksudnya mereka akan datang ke sekolah. Sementara kumpulan B ataupun kumpulan 2 mereka akan melaksanakan PDPR. Konsep pembelajaran kendiri. Maksudnya mereka akan berada di rumah. Pada minggu berikutnya mereka akan bertukar. Kumpulan B akan datang sekolah belajar bersama guru secara bersemuka. Sementara kumpulan A ataupun kumpulan 1 tadi akan berada di rumah. Melaksanakan PDPR ataupun pembelajaran kendiri. Dan ini akan berterusan. Jadi, apabila kita telah memasuki fasa ketiga, jadi murid-murid kelas peperiksaan awam di sekolah harian atau swasta perlu hadir secara penggiliran yang saya maklumkan tadi. Jadi peperiksaan awam. Maksudnya kalau di sekolah kita calon-calon SPM 2021. Jika kita memasuki fasa keempat, jika ada pengumuman nanti murid-murid peperiksaan awam iaitu tingkatan 5, murid tingkatan 3 dan murid tingkatan 4 di sekolah harian atau swasta hadir secara bergiliran. Ini akan ada tambahan murid lah. Tingkatan 3 dan tingkatan 4. Mereka akan bergilir juga seperti murid tingkatan 5. Sementara murid kelas peralihan, tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan kekal belajar secara PDPR. Maksudnya mereka akan berada di rumah lah. Ini fasa keempat. Dan ini adalah pemakluman pelanjutan sesi persekolahan bagi tahun 2021. Ini sebagai maklumat tambahan kepada penjaga ataupun ibu bapa. Kebiasaannya sesuatu sesi akan tamat pada bulan Disember pada tahun tersebut. Oleh kerana pandemik yang kita sedia maklum Jadi sesi persekolahan 2021 akan dilanjutkan sehingga bulan Mac 2022. Dan untuk sesi baru 2022 hanya akan bermula pada bulan Mac, awal bulan Mac 2020. Ini adalah perubahan yang semua kena maklum. Dan untuk sesi 2021, cuti akhir tahun masih dikekalkan. Maksudnya pada bulan Disember, iaitu pada 10 Disember sehingga 31 Disember murid akan bercuti. Untuk sesi 2021. Jadi untuk semua makluman kepada semua penjaga dan anak didik sekalian, jangan takut untuk datang sekolah. Kita insya-Allah selamat. Saya nak memaklumkan bahawa semua warga Taman Desa Skudai telah mengambil vaksin dan untuk guru 96.3% dan untuk AKP serta PPS alhamdulillah kami telah mendapat
dos yang lengkap untuk pemvaksinan. Okay. Jadi untuk seterusnya saya akan menerangkan sedikit tanggungjawab lah yang perlu dilaksanakan oleh murid dan ibu bapa atau penjaga. Okay. Murid-murid yang perlu hadir, mereka diminta hadir secara bergilir mengikut mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan oleh pihak sekolah. Ini memang kami minta kerjasama sangat-sangat sebab anda perlu hadir sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan menjelang nanti. Jadi untuk anak didik yang berada di rumah melaksanakan PDPR secara kendiri, mereka perlu mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru. Mereka perlu merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugas dan mereka perlu menyelesaikan tugasan yang dibekalkan. Serta membuat persediaan untuk sesi pembelajaran secara bersemuka pada minggu yang berikutnya. Ini peranan anak didik untuk calon-calon SPM. Okay. Sementara untuk ibu bapa dan penjaga, saya mengharapkan ibu bapa dapat memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan. Memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru-guru. Membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR dan berkomunikasi dengan guru dari masa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak jagaan tuan-tuan dan puan-puan. Ini kami minta kerjasama sangat-sangat. Jadi yang seterusnya menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi, memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Ini kami sangat-sangat sangat-sangat mengharapkan supaya pihak ibu bapa dapat membantu anak-anak untuk meneruskan sesi pembelajaran di rumah ataupun sesi pembelajaran secara bersemuka di sekolah nanti. Jadi kami semua warga SMK Desa Skudai, selaku warga KPM, kami menyokong tindakan KPM yang committed untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Saya selaku peneraju SMK Taman Desa Skudai sangat mengharapkan semua pihak dapat membantu untuk kita melancarkan sesi pembelajaran anak didik kita untuk kecemerlangan mereka. Sama ada sesi pembelajaran secara bersemuka ataupun sesi pembelajaran secara kendiri. Itulah harapan saya. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.